Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan muslimin, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung bacaan kitab kita. Masih lagi muka surat 23, bahagian tengah kitab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin tudriku lahu abnatani fa yuhsinu ilaihima ma sahibatahu aw sahibahuma illa adkhalatahul jannah. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah, Imam Ahmad, At-Tabarani. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada seorang diberi rezeki akan dua anak perempuan, maka memberi kebajikan keduanya itu selama bertaulan keduanya itu dengannya. Bertaulan maknanya selagi di bawah tanggungan ayah. Kata Nabi, satu orang lelaki yang diberi rezeki akan dia dapat dua orang anak perempuan. Dan sepanjang anak perempuan hak dua orang tadi ni duduk di bawah jagaan ayah dan ibu tadi ni, ayah terutamanya, jaga anak ni, maksud memberi kebajikan tu maknanya dia menunaikan kewajipan yang wajib atas dia kepada anak perempuan dia, yakni bagi makan pakaian yang cukup, bagi makan cukup, pakaian yang menutup aurat, dan memberi pelajaran agama, mengajar adab kepada anak-anak tadi ni selagi mana? Selagi bertaulan. Bertaulan tu maksudnya selagi di bawah jagaan ayah tadi ni. Sebab apa? Sebab anak perempuan ni dia boleh tukar hak milik. Bila jadi tukar hak milik tu? Bila geran buat baru? Bila pula geran buat baru? Bila dia menikah lain? Dia menikah lain. Bila dia pergi menikah? Maka tanggungjawab yang tadi ni terpikul di atas bau ayah dia tadi ni, maka sudah berpindah milik kepada siapa? Kepada hak yang kahwin dengan anak dia tadi, menantu dia tadi. Pasal itu tuan-tuan, di antaranya menjadi perkara yang disunatkan kepada bapa ni di hari akad nikah anak tu, ayah ni disunatkan bagi sedikit khutbah. Ayah bukan tok naik, bukan pegawai takbir agama. Kita tak lah tu naik lah bagi khutbah kan. Ataupun pegawai takbir lah bagi, pegawai takbir agama lah bagi khutbah. Dia suruh kita baca khutbah pula ke? Doa alhamdulillah, alhamdulillah tu rabah pensan bih. Kan? Tapi jak-jak PKP ni banyak dah orang kita yang boleh jadi imam baca khutbah di rumah ni, boleh dah.
Pasal tahun lepas training lah. Raya puasa tahun lepas kan. Saya pergi satu rumah kawan tengok dekat dia punya ruang tamu tu, dia punya marmar tu berlubang. Kata, awak tak tampung? Dia kata saja buat kenangan. Pasal apa? Dia kata baca khutbah raya kemarin. Pegang tongkat tu, duk katok tongkat tu, geram lama dah. Geram lama dah tu imam duk katok atas mimbar gedung-gedung. Dia kata hari ni boleh kat aku. Dia kata kawan pun kedam bagi. Pecah marmar. Tu. Boleh dah. Jadi disunatkan bagi wali ataupun penjaga ataupun kita panggil wali lah kepada hak perempuan tadi ni, mangkit syad sebelum akad nikah tu bagi sedikit khutbah ringkas. Kan tak payah duk pergi ambil tongkat di masjid lah, tak payah lah. Kan mangkit berdiri lagu tu je. Sunat berdiri kan. Bagi baca khutbah ni. Maka bagi sedikit khutbah ringkas. Yang pertama puji Allah dululah. Alhamdulillah sekurang-kurangnya. Kemudian di antara perkara-perkara yang jadi rukun khutbah ni apa lagi? Selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad sekurang-kurang. Kemudian menyuruh kepada ataupun mengajak umat kepada bertakwa kepada Allah. Ayuhan nas ittaqullah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ayuhan nas ittaqullah. Khutbah. 3 tu wajib ada pada khutbah yang pertama, wajib ada pada khutbah yang kedua kalau sembahyang Jumaat. Ataupun sembahyang lain yang baca khutbah lah. Di antaranya sembahyang 2 hari raya, raya Adha dan raya Fitri, dan sembahyang istisqa minta hujan. 3 yang pertama wajib ada pada khutbah yang pertama tu, memuji Allah, selawat ke atas Nabi, menyeru kepada bertakwa. Khutbah kedua pun sama, wajib ada pada khutbah yang kedua. 3 benda tadi. Adapun 2 lagi rukun, iaitu doa kepada muslimin dan muslimat dan membaca sepotong ayat sekurang-kurangnya ayat Quran. Kalau dah baca pada khutbah yang pertama, sunat baca pada khutbah yang kedua. Kalau dah baca, ataupun kalau tak baca pada khutbah yang pertama, wajib baca pada khutbah yang kedua. Bukan susah sangat kan? Nak buat macam mana tiba-tiba imam ni naik duduk atas, kan aircon tak ada, kipas angin pun tak sampai, tuan-tuan. Bukan senang tu nak naik baca khutbah. Tanya tu imam tahu. Allahu Akbar, calang-calang tuan-tuan, rebah tu. Blackout pula, elektrik, tak ada kipas. Duduk atas tu dengan pegang tongkat tu. Boleh tahan jugalah kan. Dia punya degupan dia tu. Boleh rebah tu. Jadi tahu dah nak ganti imam macam mana. Nak berganti imam nak baca khutbah tu, tahu dah nak buat macam mana. Dengan syarat apa? Istiqlaf kalau imam batal ketika mana khutbah, orang yang nak ganti tu wajib dia mendengar akan rukun khutbah hak sebelum tu. Biasanya siapa dia? Kalau nak yang daripada awal main ni, Tok Bilal. Jadi Tok Bilal hari Jumaat ataupun hari kita panggil hari ada khutbah Jumaat ni mau kemas sikitlah Tok Bilal. Kalau cantik-cantiknya pakai jubah sama macam imam. Pakai syarban sama macam imam. Jangan main pakai baju kemeja lengan sekat je Tok Bilal. Pasal mana nak tahu tiba-tiba Bilal nak ganti imam tak gini. Kan? Bahagian kita hari ni dia duk rajin mai ke Masjid Surah ni, dia pergi Mekah. Rajin pakai jubah lengan sekat tu. Pasal jubah lengan sekat tu. Orang Arab, jubah tu mereka buat baju tidur.
Orang Arab jubah lengan sekat tu dia buat baju tidur. Kita balik-balik mai kau pakai baju tu kan. Bubuh pula serban lungguk atas tu. Masuk masjid. Kata hebat dah tu kan. Orang Arab kata kami pakai masa nak tidur baju tu. Jadi tak mau macam tu lah. Kan? Saya tegur satu tempat hari tu ni Tok Bilal Qomat pakai baju t-shirt aja. Round neck, pakai t-shirt round neck. Pakai seluar aja. Tu bila nak ganti imam satgi, nak jadinya pergantian imam betul dipanggil istikhlaf, macam mana gaya tu? Dengan pakai seluar cabang terabil lagu tu, tak cantik. Bila bertugas jadi imam, jadi Bilal, pakai macam mana hak yang imam pakai. Mesti mau kemah Bilal. Sebab Nabi sebut dalam hadis, liyaliyani minkum ulil akhlak. Orang yang nak duduk belakang aku mestilah ulul akhlak. Orang yang bijaksana dan orang yang reti hukum-hukum fiqh umpamanya. Nak menjadi pergantian imam tu. Imam batal dalam khutbah. Maka yang nak ganti imam wajib mendengar akan rukun khutbah yang sebelum tu. Kalau dia tak dengar, dia pergi ganti, imam tak sah pergantian tu. Contoh, imam jadi apa ke, batal apa ke, tengah baca khutbah batal. Dia pun tengok, nak ganti bawah dia tu. Alamak, dia kata ni tak lepas ni. Kebetulan imam dua baru masuk. Imam dua lambat sikit hari tu pasal mandi hadas lambat sikit. Tu imam hak atas batal ni dia pun tengok-tengok. Dia kata cantik. Tu imam dua mai dah. Dia kata tu imam mai ganti saya. Tu imam dua pun meluru je naik terus baca khutbah. Tak sah khutbah tu. Sebab tu imam tadi tak dengar akan rukun khutbah. Kalau nak berganti semasa sembahyang Jumaat, imam batal masa sembahyang Jumaat, yang nak ganti imam tu wajib mendapat satu rakaat bersama dengan imam. Kalau dia tak dapat lagi satu rakaat bersama imam, maknanya dia bukan ahli Jumaat, maka tak sah penggantian tu. Hari Jumaat ni dia ada beza sikit. Bagi sembahyang waktu yang biasa, istikhlaf tak memerlukan, tak mewajibkan seorang tu dapat satu rakaat bersama imam. Dia dapat satu rukun bersama imam pun kira dia sudah layak untuk menjadi pengganti imam ataupun istikhlaf tadi ni. Orang yang mengganti dinama mustaklif. Pekerjaan tu pekerjaan khalifah. Orang nak duduk belakang imam dia mesti ada 3 ciri. Yang pertama dia ada ciri khalifah, yang kedua dia ada ciri munabbih, yang ketiga dia ada ciri muballigh. Nak duduk belakang imam tu. Jadi ada Bilal masjid. Tak apa. Tak nak tanya masa kursus hari tu dia, masa kursus tu ada kursus kan Bilal? Masa kursus ni ada tak belajar hak tu? Penggantian imam tu nak kena steady. Kalau sembahyang waktu saja yang biasa ni tak apa. Sembahyang yang Jumaat tadi kita sebut. Jadi kena champion sikit bab tu. Tak, saya nak sebut bab apa tadi ni? Bab baca khutbah. Bapa kepada anak perempuan tadi sunat bagi dia baca khutbah. Ataupun berkhutbah, bukan baca khutbah, berkhutbah. Kita hari ni tu imam termasuk saya lah. Bila baca bila jadi khatib baca khutbah, saya lah, bukan imam lain tak tahulah. Saya baca teks khutbah. Saya baca teks khutbah. Bukan saya berkhutbah. Nak tahu kata tu imam ni dia baca teks khutbah ke dia berkhutbah? Tuan-tuan, bila dia duduk tu pelan-pelan pergi ambil teks khutbah hak nombor 2 tu, tarik turun. Kawan sat lagi pegang-pegang tongkat duk cari hak khutbah nombor 2 tak ada. Sudah tak naik, nampak tongkat duk goyang. Tak berani. Pasal apa? Pasal dia bukan berkhutbah. Dia baca teks khutbah. Saya lah maksudnya. Jadi sunat. Dia mangkit tengah-tengah ramai tu, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Kurang-kurangnya. Ayuhan nas ittaqullah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Berdirinya saya di sini sebagai wali kepada anak saya yang bernama, sebut nama anak. Saya nak berpesan kepada bakal menantu saya.
Sebut nama. Hak nak jadi kacang perpu, hak nak jadi menantu kita ni. Sebut nama dia. Saya nak pesan kepada bakal menantu saya ni, nama sekian-sekian, Polan binti Polan. Sebagaimana saya menjaga anak saya. Saya jaga didikan agama, saya bagi didikan agama kepada anak saya. Saya bagi didikan akhlak kepada anak saya, bagian-bagian cerita. Maka begitulah juga, selepas daripada menjadi suami kepada anak saya ni, saya berpesan kepada menantu saya supaya jaga agama anak saya. Barakallahu li wa lakum abih. Kawan hak jantan tu, dia kata silap pergi menikah dengan anak tu, ustaz ni dia kata. Tak. Kita tak buat dah ke tu kan. Hari ni kita tak buat dah. Baca khutbah, suruh baca khutbah pula. Lagi jenuh berayak muka. Pensan tu. Saya serah kat Tok Naik semua. Tok Naik pukul semua. Keduanya itu dengan dia, melainkan memasukkan oleh keduanya itu akan dia ke dalam syurga. Dan lagi sabda Nabi SAW. Man kana lahu tanani au ahtadi fa ahsana ilaihima ma sahibatahu kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada baginya dua anak perempuan atau dua saudara perempuan. Kata Nabi dalam hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi dan Imam At-Tabrani. Kata Nabi, barang siapa yang ada baginya dua anak perempuan atau dua saudara perempuan. Seorang laki-laki ni, Allah Ta'ala bagi dekat dia dua orang anak perempuan. Atau dua orang saudara perempuan. Makna apa? Maknanya dia ada adik ataupun dia ada kak. Yang kedua, dua adik ataupun kak dia tadi ni, setelah daripada kematian bapak dia tadi ni, maka anak lelaki dalam keluarga tu, lelaki tadi ni, selagi mana kakak dia tidak mendirikan rumah tangga, selagi mana isteri dia tidak mendiri rumah tangga, ibu dia, sekiranya ibu dia sudah bercerai, sama ada mati ataupun hidup dengan arwah ayah dia, maka laki-laki tadi ni tanggungjawab untuk memastikan anak hak perempuan dia, untuk memastikan saudara perempuan dia, untuk memastikan ibu dia sekiranya sudah bercerai, sama ada mati ataupun hidup dengan arwah ayah dia tadi ni ataupun ayah dia, maka tanggungjawab adalah di atas bau orang laki-laki tadi, anak laki-laki tadi. Tuan-tuan, kita jadi orang laki-laki ni, ada 4 golongan perempuan yang boleh tarik kita masuk ke dalam neraka. Yang pertama sudah pastilah isteri kita. Isteri kita boleh heret kita masuk ke neraka. Yang kedua sudah barang pastilah anak kita. Anak perempuan kita boleh tarik kita pergi ke neraka. Dan yang ketiganya, kakak ataupun adik perempuan kita yang sudah kematian ayah. Ayah kita dah mati dah. Dan yang keempatnya, ibu kita, sekiranya dia sudah berpisah dengan ayah kita. Maka segala pergerakan hak yang perempuan, hak 4 tadi, hak kita cerita ni, mereka ni duk heret kita. Mereka ni duk menjadi sebab kita esok ni boleh dihumbankan ke dalam api neraka. Dalam sebuah hadis panjang menceritakan bagaimana, mengisahkan bagaimana seorang lelaki yang sudah pun diperintahkan untuk masuk ke dalam syurga. Dia sudah diperintah pun masuk ke dalam syurga. Sudah dibuka pintu syurga. Malaikat Ridwan sudah welcome dia.
untuk masuk ke dalam syurga. Tiba-tiba tutup pintu syurga, buka pintu neraka. Laki-laki tadi ni heran pasal apa ditutup pintu syurga kemudian dibuka pintu neraka, sedangkan dia sudah welcome, sudah diberi, sudah dipelawak untuk masuk ke dalam syurga. Rupa-rupanya lari keluar daripada neraka isteri dan anak-anak dia. Depa kata kepada Allah, jangan bagi lagi ni Tok Lebay ni masuk ke dalam syurga. Kita kata pasal apa? Apa salah aku kepada kamu? Yang hari ni kamu nak kata tak bagi aku masuk syurga ni, apa silap aku? Maka anak dan isteri kita kata dekat Allah Subhanahu wa taala, hari tu ni suami saya ni masa dia hidup, hari tu ni dia pergi masjid, dia pergi majlis ilmu, dia pergi ke tempat-tempat ibadat, dia tak pernah bawa kami. Menyebabkan kami tak tahu apa langsung dalam bab agama ni. Hari ini minta kepada Allah jangan bagi dia masuk ke dalam syurga. Maka Allah Ta'ala perintahkan buka pintu neraka, kemudian belenggu ataupun ikat laki-laki tadi ni dengan rantai yang diperbuat daripada api neraka, panjang dia 60 hasta. Belit badan dia, lipat badan dia, Allah Ta'ala kata campakkan dia ke dalam neraka. Tuan, dua hadis dah kita baca, dan hadis yang kita sebut pada bulan lepas juga menyebut tentang hadis yang sama, mengisahkan bagaimana satu orang lelaki yang ada satu orang anak perempuan, dan malam ni pula dia mai pula orang lelaki yang ada dua anak perempuan. Sat lagi dia nak mai pula hadis yang kata seorang lelaki yang ada 3 anak perempuan. Anak perempuan ni jadi teket kepada dia, jadi lorong kepada dia, jadi jalan kepada dia untuk dia masuk ke dalam syurga. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia jaga anak perempuan dia itu ni atas dunia, dia bagi didikan agama sebaiknya. Kalau tuan-tuan tengok dalam, saya ingat seminggu lepas ataupun 2 minggu lepas, ada satu viral daripada, bukan di Malaysia, kejadian ini berlaku di Indonesia. Bagaimana dalam satu majlis perkahwinan, ketika pengantin lelaki dengan pengantin perempuan ni sedang berdiri menyambut tetamu, tiba-tiba datang seorang lelaki nak wish, nak ucapkan selamat pengantin baru. Hak pengantin perempuan ni bila tengok lelaki tadi ni, dia macam terkejut. Dia tengah berdiri dengan suami dia tu, dia tengok lelaki mai nak ucap selamat pengantin baru tu, dia macam terkejut. Kemudian dia pusing badan dia, kepala dia, pusing badan dia menghadap suami dia. Dia buat tangan lagu tu kat suami dia. Please. Macam tu dia buat. Please. Sekali je. Sekali je. Tuan-tuan tengok dah. Tobat tak tengok lah tuan-tuan. Tak tengok lah. Please. Dia kata buat. Dia buat tangan macam tu. Seolah-olah dia nak minta kat suami dia. Please. Suami dia angguk. Suami dia angguk. Bila suami dia angguk tu, dia pusing badan dia balik menghadap hak lelaki tadi ni. Dia peluk lelaki tadi. Dia peluk lelaki. Belaga pipi ke aku nak tak peluk. Lepas tu dia habaq kat suami dia. Ni saya punya ex-boyfriend. Hak mai ni minta, hak yang mai nak wish ni, dia cuma nak salam aja. Anak perempuan, hak yang perempuan tadi isteri kepada hak yang lelaki tadi ni, dia pusing badan dia, dia buat tangan macam tu seolah-olah minta please. Ingat minta apa? Rupanya minta nak peluk bekas teman lelaki dia. Suami pun angguk. Dia pun peluk, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak apalah kita kata tak jadi
di negara kita. Jadi negara orang. Bukan kita cerita jadi di negara mana tak. Kita yang jadi ni kepada umat Islam. Walau di mana sekalipun dia duduk, dia sebangsa, dia seagama dengan kita. Maka seharusnya kita rasa apa? Kita rasa Islam dicabar. Hari ini ni, kesan daripada didikan ibu dan ayah ni, maka anak-anak, itulah anak-anak yang ada pada hari ini. Kalau tuan-tuan rajin lagi pergi duduk, tak tahulah kot tuan-tuan handphone tuan-tuan ni dia tak main benda-benda lagu tu. Handphone saya ni, Allah. Dia bukan kenal tu, ni ustaz punya handphone ni, hang main buat apa? Dia main juga tu, kita duduk tolak tu, dia duduk main TikTok ni. Iji tahu TikTok? Tahu. Tahu je? Tahu, takkan tak tahu kot. Tak. Tuan-tuan boleh tengok di sana ni, TikTok ni banyak orang bangsa Asin ke, banyak orang Melayu Islam kita. Kalau lelaki tak apalah dak, ni bukan lelaki, ni perempuan. Sedang memperagakan tubuh badan mereka di hadapan telefon bimbit masing-masing, kemudian upload naik ke maya, maka bukan setakat orang Malaysia saja boleh tengok. Sampai keluar negeri ni boleh nampak aurat orang-orang Islam, anak-anak Melayu Islam kita. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa ada baginya 3 anak perempuan ataupun 3 saudara perempuan, maka sabar ia atas kesusahan mereka dan atas kedukaan mereka itu. Dan kesusahan mereka itu, nescaya masukkan akan dia oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga dengan kelebihan rahmat akan mereka itu. Maka sembah laki-laki dan 2 orang perempuan, ya Rasulullah, adakah seperti demikian itu? Maka sabdanya, 2 orang perempuan seperti itu juga. Sembah ia pula atau seorang perempuan, ya Rasulullah, adakah seperti demikian itu? Maka sabdanya, atau seorang perempuan seperti yang demikian itu juga. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, amat beruntung kita sekiranya kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan anak perempuan. Sama ada anak perempuan itu seorang ataupun anak perempuan yang Allah Taala anugerahkan kita itu 2 orang, dan ataupun anak perempuan yang dianugerahkan kepada kita itu 3 dan seterusnya. Saya cerita dekat tuan-tuan pada kuliah lepas, kawan saya ada 5 orang anak perempuan. Kita ulang balik. Kawan saya, dia anak perempuan dia 5 orang. Satu hari saya sembang-sembang dengan dia, tanya dekat dia, sebab saya ada 3 anak lelaki, dia ada 5 anak perempuan. Jadi saja sembang, kongsi-kongsi pendapat, kita tak pernah bela anak perempuan. Maka dia kata betul, dia kata, Ustaz, macam dulu pepatah dulu kata bela anak perempuan ni macam mana kah? Bela khabau sekandang macam mana kah? Khabau sekandang bela lebih senang daripada bela anak perempuan seorang ni. Betul dia kata. Oh, dia kata daripada sudut mana pun dia kata dia dengan anak jantan ni, anak perempuan ni lebih. Daripada segi merajuk dia pun lebih. Daripada segi pakaian dia pun kena lebih. Orang perempuan baju je 3-4 helai. Sekali pakai tu baju luang ada, baju dalam ada. Kain luang ada, kain dalam ada. Tuan-tuan, anak jantan tak raya, kadang-kadang tuak spender tak pakai. Sampai ketua ni tak pakai. Bukan tuan-tuan sini contoh, kan? Kan kita ambil satu lai serlut pi, kira orang boleh pi sembahyang. Anak perempuan tak boleh, dia kata. Belanja dia lebih. Lepas tu pula dia kata, dia tiap-tiap bulan dia ada penyakit dia.
Dia ada arai orang perempuan ni. Dan arai tu dia kata, kalau tak pakai modal tak apa. Dah dia kata nak kena beli. Ustaz bayang tengok, dia kata saya 5. Kadang-kadang tu sebulan tu kan, dia kata tak penuh seorang mis pun. Kelima-lima arai. Bila kelima-lima arai, takkan nak kongsi kot benda tu. Dia nak kena beli. Beli seorang satu tuan-tuan. Bukan murah lah ni benda tu. Dia keluar macam-macam jenama hebat ni, apa tu nama tu? Apa nama? Hat Adibah Nur pakai tu apa? Apa nama kan? Dia cerita kat kita, dia kata belanja lebih. Dia kata anak perempuan. Mai pula hadis cerita isteri kamu, anak perempuan kamu selangkah, dia langkah daripada pintu rumah, dia tak tutup aurat dia dengan sempurna, dia tempah kepada kamu satu pintu daripada pintu neraka. Tu dia tuan-tuan. Isteri dah seorang tu, hak tu pun pasal dah, hak tu pun kadang-kadang untuk terlepas, hak tu pun. Dia nak pergi ambil serai apa, dia pakai ketang ke dada yang pergi ambil serai. Dia pakai kain batik tu ketang ke dada, tuan-tuan tahu ketang ke dada. Apa orang panggil sini? Kemban. Dia pakai kemban ni, keluar habis. Nu bangla 3-4 orang jatuh longkang lah. Nabi kata satu langkah dia keluar daripada pintu rumah, dia tak tutup aurat dia dengan betul, dia tempah kepada suami dia satu pintu daripada pintu api neraka. Tuan-tuan, isteri kita keluar berapa langkah sehari? Nupi pejabat lah apalah, pakai kebaya pula satu macam punya jalan, macam itik pulang petang, tuan-tuan. Satu macamnya dia duduk lenggok. Ish, tak selamat dah kita, tuan-tuan. Mai pula anak perempuan 5 orang, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, hak kita duduk tengoklah, hak kita duduk tengoklah anak dia 5 orang tu, 5 orang tu lepas universiti belakang. Dengan aurat dia jaga, dengan adab dia jaga, tuan-tuan, susah tuan-tuan. Kalau ditakdirkan, Allah Ta'ala takdirkan kita dapat anak perempuan, 1, 2 orang, 3 orang dan seterusnya, kita didik dia sungguh-sungguh, bagi makan dia dengan makanan yang halal. Jangan masukkan ke dalam mulut anak dan isteri kita dengan benda yang haram. Kullu lahmin nabata fil haram, kata Nabi, fannaru aula bih. Setiap daging, kata Nabi, yang tumbuh daripada hasil yang haram, api neraka lah layak bagi mereka. Kesian mereka, tuan-tuan. Kita yang duk kerja buat klaim tipu ni. Pergi manakah buat kerja, kan? Tidur masjid dia. Hantar kat pejabat, risik hotel. Tuan-tuan, ayah gelak macam biasa. Dah melawak. Dah. Hak yang benda ni, kita bawa balik duit hak kita claim esok ni, kita dapat, tuan-tuan. Kita pergi sumbat polok masuk dalam mulut anak isteri kita. Nabi kata, api neraka layak kat mereka. Kesian mereka, tuan-tuan. Jadi bersyukur, kita yang Allah Ta'ala anugerahkan dengan anak perempuan ni, ramai pun tak apa, tuan-tuan. Pastikan, didikan agama dan makanan yang masuk ke dalam perut kita, anak kita adalah daripada sumber yang halal. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa mati yang ada baginya 2 daripada anak yang kecil, maka sesungguhnya telah tertegah ia dengan sesuatu yang menegahkan daripada api neraka. Itu dia. Nabi sebut dalam hadis ni, ya Nabi Allah, ud'ullah halahu falaqad dafantu salasatun. Qala dafanti salasatun, dafanti salasatan, qalat na'am, laqad tazarti bihidharin syadidin minan nar, kata Nabi.
Barang siapa yang mati dia dalam keadaan ada baginya 2 anak yang kecil, maka sesungguhnya telah tertegah akan si mati tadi dengan sesuatu yang menegahkan ia daripada api neraka. Kita ada anak, yang anak tu mati kecil. Tak dan tuan-tuan, menikah 7 tahun dah, menikah 10 tahun dah, nikah 12 tahun, dalam keadaan Allah Ta'ala tak bagi zuriat ni. Tak tahu nak habaq tuan-tuan, mangkit tengah malam sembahyang hajat, orang habaq tang mana kata nupi mengurut sana, usung isteri pi mengurut. Orang habaq apa doa saja, hafal baca doa. Mangkit tengah malam, dua-dua suami isteri mangkit, suami jadi imam, isteri jadi makmum. Sujud yang kedua ni sampai basah tikak sembahyang. Suami pun teriak, isteri pun teriak, ya Allah kurniakan kami zuriat, ya Allah kurniakan kami zuriat, ya Allah, duk minta. Habis tu baca doa pula, merambu-rambu keluar air mata, isteri teriak, suami teriak. Tuan-tuan, 12 tahun, 10 tahun tak dapat anak. Tiba-tiba usaha ni tak berhenti ni, usaha tak berhenti ni, usaha tak berhenti. Allah Ta'ala bagi mengandung isteri. Allah tuan-tuan. Dia beranak ni, isteri beranak ni, suami ni tak tahu nak habaq ni, dia tunggu di luar labor room tu, dia tunggu di luar tu, ya Allah, macam kucing pun nak beranak dia pun. Tak senang duk, syai mangkit pi, syai mangkit pi, wak bunyi Allah. Panggil waris, orang lain pula dah. Sangat-sangat excited, sangat-sangat tunggu ni. Anak 12 tahun tak dapat, tuan-tuan. Tiba-tiba misi panggil. Pi misi bagi anak. Allah, tuan-tuan. Angkat anak ni, dia sayang, tuan-tuan. Dia sayang, dia qamat. Dia azan telinga kanan, dia qamat telinga kiri. Kalau anak perempuan qamat, azan pula telinga kiri, qamat telinga kanan. Betul tak? Betul ke tak? Tak betul. Tuan-tuan takut nak giling kepala pun. Saya saja nak test, tuan-tuan. Azan telinga kanan, qamat telinga kiri. Tak kira anak apa pun. Tuan-tuan, nak bagi balik kat misi tu, saya ambil balik terus kan. Misi kita tak boleh, kena ada mak dia duduk dalam. Tuan-tuan, macam menatang minyak yang penuh anak seorang. Bulan yang pertama, bulan yang kedua, bulan ketiga. 7 bulan anak. 8 bulan anak, tuan-tuan. Mak duk bagi hisap susu. Tiba-tiba badan anak ni, muka anak ni, badan anak ni biru semua. Tuan-tuan, jadi kat kawan saya, tuan-tuan. Start daripada rambut ni, muka ni sampai ke kaki biru semua. Tak tahu nak buat apa dah, tak tahu nak buat apa dah, nak buat apa ni. Kita pun tak belajar dia apa bagi apa. CPR lah apa ni tak belajar. Nak tekan dada, nak apa tak belajar, tuan. Usung pi. Jolok kunci kereta, nak masuk ke mana, pincu grill, duk jolok. Tak boleh fikir dah masa tu. Dalam perjalanan, tuan-tuan, anak habis. Tak boleh nak, kita nak bayangkan suasana pun tak boleh, kita nak bayang pun tak boleh. Pasal kita tak kena. Kita tak kena lagu tu. Kita tak tahu macam mana perasaan, kita tak tahu. Kita boleh kata je lah, sabarlah. Ujian Allah Ta'ala bagi. Dalam kitab Tasawuf kata apa? Orang yang alim ni, orang alim ni bersanggatan bala. Oh betul, tuan-tuan. Kita sedap ya, kita sedap. Sebutlah, sebut pi lah apa pun. Tapi hak tanggung siapa dia ni? Ni mak ayah ni tanggung, tuan-tuan. Mai banyak hadis cerita. Barang siapa suami isteri tadi ni yang ada baginya anak yang mati kecil, Nabi habaq. Dengan syarat apa? Dengan syarat redha kedua-duanya, ibu dan ayah tadi ni, atas kematian anak tu. Redha. Sedih biasa, tuan-tuan.
Nabi SAW sedih. Anak Nabi Ibrahim meninggal kecil, mati kecil. Nabi teriak, air mata Nabi jatuh atas kain kapan Ibrahim. Nabi sedih, Nabi teriak. Kalau kita sampai peringkat anak mati gitu, kalau tak teriak ni bukan orang lah kot, no? Nak gambarkan kesedihan tu. Bapa penakan Nabi SAW, apa nama dia? Abu Talib. Abu Talib mati dalam genggaman, tangan dalam genggaman Nabi. Nabi pegang tangan Abu Talib. Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Hang kata ni, pak penakan aku, hang kata la ilaha illallah. Hang kata ni, 3 kali Nabi ulang. Hang kata benda ni, aku jadi saksi depan Allah, kamu akan masuk syurga tanpa hisap. Nabi kata kat pak penakan dia. Oh, pak penakan dia kata, pasal apa belah kiri ada lagi ni, 3-7 ni, Lahab, Abu Lahab, Abu apa ni, 3-7 ni. Depa pun dia kata, hang Abu Talib takkan last minute hang nak ikut Muhammad kot. Abu Talib kata, possible. Muhammad dia kata, agama kamu betul. Abu Talib tahu Islam betul. Agama kamu betul Muhammad, tapi aku ada pengikut-pengikut aku. Aku ada orang-orang aku. Aku takut aku dicemuh oleh orang-orang aku ni, kerana aku ikut agama kamu Muhammad. Mati Abu Talib. Mati. Menangis Nabi, air mata Nabi jatuh atas dada Abu Talib. Teriak, sedih tuan-tuan. Anak mati kecil, sedih. Tapi jangan sampai peringkat apa? Meraung. Jangan sampai peringkat mencari-cari dada mencari-cari pakaian. Ya, benda tu semua haram, jangan dilakukan. Dan tersebut di dalam khabar. Maka firman Allah Ta'ala bagi segala malaikat. Mana dia? Dan tersebut dalam khabar bahawa sesungguhnya sekalian kanak-kanak orang yang Islam itu semuanya berhimpun mereka itu pada padang mauqif. Mauqif maksudnya tempat berhenti, ataupun tempat berdiri, ataupun tempat menetap, ataupun kita sebut sebagai mahsyar. Semua orang esok ni akan berhimpun mereka itu pada padang mahsyar pada hari kiamat. Maka firman Allah Ta'ala bagi segala malaikat bahawa pergilah oleh kamu dengan sekalian kanak-kanak itu masuk syurga. Maka berkatalah bagi segala kanak-kanak itu oleh malaikat khazanah. Malaikat khazanah ni maknanya malaikat yang menjaga syurga. Marhaban badraril muslimin. Artinya dapat kesukaan dan keluasan dan kesenangan dengan segala anak-anak cucu bagi sekalian orang Islam. Masuklah oleh kamu, tiada dihisap atas kamu. Anak-anak orang Islam hak mati kecil ni, esok ni duk berhimpun esok ni. Maka datang malaikat yang jaga syurga, malaikat khazanah yang jaga syurga ni kata dekat anak-anak kecil tadi ni, awak duk-duk tangli lagi ni. Awak tak pergi masuk dalam syurga semuanya, kerana kamu ni tidak ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkata segala anak-anak itu, di mana segala bapa kami dan di mana ibu kami. Anak-anak kecil tadi ni kata, mak kami mana, ayah kami mana. Maka berkata baginya oleh malaikat khazanah bahawa sesungguhnya sekalian ibu bapa kamu tiada boleh mereka itu seumpama kamu. Kerana bahawa sesungguhnya atas mereka itu berapa banyak dosanya dan berapa banyak tuntutan orang. Kena berhenti terus kah? Berhenti terus. Kat terus. Saya ambil sikit lagi nak habis ni. Maka mereka itu lagi dikira-kira mereka itu atasnya. Maka berkata kanak-kanak itu, sesungguhnya telah sabar mereka itu atas kami, yakni kematian kami, kerana mengharapkan pahala pada hari ini. Maka menjerit-jeritlah semuanya di atas pintu syurga, atas sebagai menjerit yang sangat. Maka berfirman Allah Ta'ala, pada halnya ia terlebih mengetahui siapa menjerit itu. Maka sembah malaikat, hai Tuhanku, segala anak orang Islam berkata mereka itu tiada kami sekalian masuk akan syurga, melainkan serta
melainkan serta segala bapa-bapa kami dan segala ibu-ibu kami. Maka firman Allah Ta'ala bagi mereka itu, ambil oleh kamu dengan kedua tangan segala bapa-bapa kamu dan ibu-ibu kamu lalu ke syurga. Anak-anak hak mati kecil ni tak mau masuk syurga melainkan didatangkan ibu dan ayah mereka. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada anak-anak hak mati kecil ni, pergi cari ibu dan ayah kamu dan pimpin tangan mereka masuk bersama kamu ke dalam syurga. Wallahu a'lam bishawab. Dan tersebut pula khabar. Ini berapa bulan? 30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن شيء الأسقم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله